Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini. Saya harapkan kawan di luar sana sehat seperti biasa. Kritikan saya seperti biasa dengan kerajaan yang ada hari ini, karena mengeluarkan SOP yang berbagai-bagai, menyusahkan rakyat. Inilah yang kita lihat hari ini. Kita tengok, hari ini saya baca di media sosial tadi, dikritik Menteri Kesihatan dengan isu yang mana kita lihat lebih baik dia kata tidak payah karantin. Kritikan itu keluar daripada Dr. Aziba Kamaruzaman berkenaan dengan isu ini, kerana 3 hari untuk menteri karantin boleh, untuk rakyat 14 hari, ada yang 10 hari punya cerita. Jadi berbagai-bagai, dalam 1 hari itu dia boleh keluarkan berpuluh-puluh SOP. Senang ceritanya macam tu lah, dia keluarlah SOP itu ikut suka dia. Kalau tak perlu karantin pun mungkin boleh dia akan buat lepas ni. Jadi ini isu yang amat membimbangkan rakyat dengan keadaan pandemik virus ni yang tidak pernah turun. Kita rakyat ni nak makan, kita tertekan dengan isu darurat. Kita rakyat nak ke mana-mana, bantuan berapa sen yang dia bagi. Ini amat membimbangkan. Rakyat di luar sana tertekan lagi dengan harga barang yang dah naik. Jadi ini isu yang perlu sepatutnya mereka sebagai pemimpin fikir. Tetapi kerana seperti mana yang kita tahu, kerajaan yang ada hari ini, gabungan yang telah mereka lakukan ini adalah daripada hasil pengkhianatan mereka kepada parti-parti. Ada yang lompat parti, ada yang keluar daripada grup parti. Jadi berlakulah perkara seperti ini. Jadi hari ini kita lihat, seperti kita lihat apa yang mereka dah buat. UMNO yang tergolong dalam golongan ini, PAS bersatu dengan grup Azmin yang keluar daripada PKR. Jadi kita lihat hasilnya hari ini. Karena apa sebabnya perkara ini berlaku? Karena hasil ini tadi, daripada pengkhianatan ini tadi, mereka tidak mempunyai motif untuk membina negara. Motif mereka untuk rampas kuasa, untuk mereka duduk di tampuk pemerintahan negara kita ini, hanya satu tujuan. Inginkan kekuasaan, inginkan benefit jawatan yang mereka dapat ini tadi. Daripada ini mereka akan mendapat hasil. Mereka memikirkan kepentingan pribadi, tembolok sendiri. Yang mereka pikirkan kekayaan, yang mereka pikirkan projek, yang mereka pikirkan kontrak. Inilah yang berlaku hari ini. Dan apa yang saya katakan ini telah pun berlaku, dan kita boleh lihat keluar di media sosial ini. Orang lain sebagai wakil rakyat sibuk membantu rakyat di bawah. Ada yang saya lihat YB daripada pembangkang, daripada PKR, daripada DAP, daripada Amanah. Mereka sibuk pergi menghantar tablet lah, menghantar laptop lah, menghantar bantuan kepada rakyat. Tetapi daripada pihak kerajaan, mereka sibuk dengan mencetak logo parti politik mereka dan gantungkan mereka punya poster. Jadi inikah yang kita rakyat nak lihat dan nak dipertontonkan kepada kita rakyat? Hari ini kita tengok, mereka dah buatkan persiapan mereka untuk PRU ke-15. Mereka sebagai orang kerajaan, duduk di pihak kerajaan, tidak perlu membuat persiapan yang sebegini, kerana mereka ini mempunyai kaki tangan yang cukup dan orang-orang yang cukup untuk mereka nak lakukan. Tidak perlu mereka merasa khawatir sepatutnya kalau mereka berduduk di jalan yang betul. Tapi kerana mereka ini duduk di jalan yang tidak betul, mereka dah tahu bahawa mereka akan tumbang di PRU ke-15 ini nanti. Jadi mereka cuba mempersiapkan diri. Tetapi ini bukan zaman tahun 60-an, 70-an. Apa yang mereka nak gula-gulakan dengan rakyat hari ini, saya yakin rakyat dah tak boleh terima. Saya boleh lihat ini nanti, yang mana yang khianat, yang mana yang keluar daripada PKR. Saya percaya 80% ini akan gagal mereka dan berakhir mereka sebagai menteri. Ini saya yakin. Daripada komponen lain saya tak tahulah. Tapi kalau PKR saya sudah yakin. Begitu juga kursi-kursi bersatu yang mana telah mereka menangi di PRU ke-14 bersama dengan PHS tempoh hari. Saya yakin ramai yang akan gagal selepas ini.
Kita lihat apa yang mereka buat hari ini, trik mereka. Perikatan Nasional punya bendera seolah-olah sama dengan Barisan Nasional. BN dengan PN tuh lepas tuh colornya pun biru. Jadi saya harap orang BN, orang UMNO boleh ambil tindakan nih. Ini adalah trik mereka untuk mengelabukan rakyat. Dan kita tahu bahwa kalau orang di kampung nih, dia tengok lambang biru itu, mereka dah timing dia dah fikir bahwa itu adalah Barisan Nasional. Jadi ini ada satu trik yang juga pada saya menipu rakyat. Tapi saya tidak nak masuk ke isu logo mereka, bendera mereka inilah. Tapi isu yang kita nak masuk ini adalah isu berkenaan dengan yang mana kita sebagai rakyat ditekan oleh kerajaan hari ini dengan bertujuan untuk mengisi tembolok mereka dengan gaji yang besar, dengan jawatan-jawatan yang mereka duduk di atas sana dengan senang, punya kereta, driver. Yang kita rakyat ini seperti ini tidak diberi apa-apa keistimewaan. Mereka menteri, walaupun mereka sakit, mereka kena penyakit COVID ini tadi, mereka ke hospital, mereka duduk di kelas berapa? Dia duduk di kelas pertama. Dan juga mungkin tidak bayar. Kita rakyat nih, sudahlah mungkin kelas ketiga, kelas ke-10. Dengan sesak-sesak manusianya yang lain. Mereka tak apa, dikawal. Mungkin satu blok atas tuh untuk dia seorang. Senang bahasanya macam tu. Jadi kita rakyat nih, kalau sakit, kalau kita apa-apa terjadi dengan kita ni seolah-olah mereka rasa tak ada nilai. Padahal mereka juga seperti kita nih. Mereka itu naik sebagai wakil rakyat adalah daripada hasilnya kita nih. Sombongnya mereka hari ini adalah daripada hasilnya kita juga. Jadi kita nih sebagai rakyat, kita harus menolak mereka ini nanti, yang mana menteri yang tidak ada faedahnya buat kita sebagai rakyat Malaysia ini, kita harus tolak. Dan saya harap apa yang mereka dah lakukan ini, dan saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat sisi ini untuk terus cuba mengambil alih kerajaan yang ada hari ini. Kerana apa yang berlaku hari ini betul-betul sudah tidak menyenangkan hati kita sebagai rakyat. Ini yang rakyat di bawah, rakyat yang ada di luar sana rasakan. Tetapi untuk cyber trooper mereka, untuk geng-geng Jcom, untuk geng-geng yang mencari makan dalam kerajaan hari ini, mereka tak nak dengar lah apa yang kita cakap ni, kerana mereka dapat gaji yang besar-besar, mendapat income, ada yang sebahagian pun dapat driver. Jadi mereka cuba untuk memecah belahkan kita di bawah ini, mengatakan kerajaan hari ini baik. Tapi hakikatnya barang-barang semua mahal. Kalau kerajaan bagi kita duit 500 sebulan pun hari ini tidak cukup. Barang semua mahal. Bolehlah untuk lepaskan tengkuk sampai ke sini. Itu saja. Jadi inilah isu yang mana kita rakyat lihat hari ini. Yang mana kerajaan yang ada hari ini betul-betul kerajaan yang paling parah pernah saya lihat dalam negara kita ini sepanjang hidup saya duduk di Malaysia. Sudah dalam keadaan pandemik yang ada hari ini, pergi ke Sabah, mencari masalah di Sabah, sampai Sabah itu membuat pilihan raya. Setelah dapat pilihan raya, dah menang, dapat pemerintah mereka hari ini bawa balik COVID untuk seluruh Malaysia. Dan balanya yang kita terima hari ini, apa yang untungnya mereka dah dapat Sabah hari ini? Tak ada maknanya sudah. Kerana kerakusan mereka. Hari ini mereka dapat Sabah tu. Satu Malaysia mendapat bala, satu Malaysia mendapat susah. Ekonomi drop, pelabur semua lari. Apa untungnya mereka sudah? Tetap mengeluarkan duit negara, makin keluar, hutang semakin banyak.
makin bertimbun. Lepas tu nanti siapa kerajaan yang baru yang nak ambil balik kerajaan ini, menimpa masalah lah. Tetapi kita sebagai rakyat harus terima hakikat di situ. Daripada kita nak yang ini, lebih baik kita ada satu perubahan yang baru daripada kita menelan yang ini lebih parah. Ini kalau menurut saya. So, kita sebagai rakyat harus melihat selepas ini yang mana yang ada nih, kita harus tolak sehabis-habisannya. Dan kita harus menolak pemimpin yang kalau kita lihat hanya tahu bercakap tetapi tidak buat kerja, yang mana kita lihat sekarang ini sudah terkumpul berada di kerajaan yang ada hari ini. Seperti mana yang saya kata, PAS langsung tidak bersuara duduk dalam kerajaan hari ini karena dia mendapat benefit. Tapi mana yang saya pernah perkatakan, hari ini pun kalau kita di PRN Sarawak tadi pun dah ada saya baca statement daripada GPS mengatakan mereka tidak nak PAS dan PN ni ada di Sarawak. Tetapi saya tidak tahu, dia juga mengatakan kalau boleh dia tak nak PH bertanding. Tapi untuk maklumat kepada PH, pada saya lebih baik bertanding semua kerusi di Sarawak tu. Kita ingat bahawa GPS apa yang dia telah lakukan sampai hari ini. Kalau GPS itu menolak kerajaan yang ada hari ini, kerajaan dah boleh tumbang. Dalam darurat ni pun dah boleh tumbang. Kalau GPS nak menolong PH, dia sepatutnya keluar hari ini daripada PN yang ada hari ini dan bergabung dengan PH, maka ini boleh terjadi. Mungkin kita boleh hentikan juga darurat ni. Itu saja yang saya lihat. Mungkin cadangan saya ni agak tidak tepat ataupun tidak betul, tetapi ini yang saya baca tadi kalau tentang GPS itu harus PH harus melawan semua kerusi di Sarawak itu. Karena kekuatan selalunya kekuatan dulu kita lihat kekuatan BN ada di tangan PBB, yaitu waktu itu GPS lah. Hari ini pun kekuatan PN ini pun sebenarnya berada di GPS. Jadi kuncinya ada di GPS, tetapi yang sombong bongkaknya menteri ini yang ada di kerajaan hari ini PAS. Dia tidak sadar bahwa di Sarawak tu tidak ada peluang PAS untuk bernafas. Jadi kita lihat di sisi ini bahwa kerajaan ini sebenarnya kuncinya juga ada di GPS nih, di negeri Sarawak ini. Jadi PH harus melihat sisi ini selepas ini. Oke, sekian saja. Saya tak nak melalut-lalut berkenaan dengan isu yang panjang-panjang. Dan sekian dulu dari saya. Saya harap penjelasan saya ini ada memberi sedikit manfaat kepada kawan-kawan. Dan sekian, terima kasih dari saya. Thank you.